Masa saya tengah drive tadi saudara, saya teringat satu kes ni. Kes tu nama dia Raja Zamzam lawan Vaidyanathan, yang di mana Vaidyanathan ni selaku plaintiff lah, iaitu seorang wanita India yang berusia 31 tahun yang telah dilanggar oleh sebuah kereta yang dipandu oleh defendant, itu Raja Zamzam. Cerita dia macam ni saudara. Kejadian ni berlaku pada tahun 1962, lama dah lah. Pada masa tu, plaintiff ni dia tengah berjalan kaki di tepi jalan yang benar lah. Lepas tu, tak datang dari mana defendant ni, dia pergi langgar plaintiff ni. Nasib tak maut saudara. Walaupun dia tak maut, tapi dapatlah juga penyakit dia tu. Dia disahkan oleh doktor dapat penyakit fracture of coccyx. Fracture of coccyx adalah patah tulang ekor punggung. Lepas tu doktor cakap penyakit ni mungkin akan kekal untuk dia. Plaintiff ni mestilah pasrah. Dia adalah seorang suri rumah sepenuh masa, seorang isteri, seorang emak kepada 7 orang anak. Sebelum kemalangan, sebelum dia dapat penyakit tu, dialah yang menguruskan rumah, dialah yang menguruskan 7 orang anak tu. Lepas tu lebih dia dah dapat, dia tak boleh nak buat. Dia terpaksa mengupah 2 orang pembantu. Seorang pembantu rumah tu tugas dia untuk memasak dan mencuci. Dia diupah sebanyak RM50 sebulan. Dan seorang lagi untuk menggosok baju. Dan upah dia adalah RM8 sebulan. So total untuk sebulan RM58 dan setahun RM696. Selain daripada tugas dia menguruskan rumah tu, dia juga seorang yang aktif bersosial. Kalau ada majlis tahlim mungkin dia pergi. Ada apa-apa majlis dia pergi. Kalau ada cerita baru dia orang tu dia pergi. Dia bila dah dapat penyakit ni, dia dah tak boleh pergi, dia tak boleh duduk lama dah. Dah tak syok. Tak nikmat hidup dia dah. Dah hilang kenikmatan untuk bersosial dia. Jadi setelah dia menerima penderitaan dari penyakit dia telah hilang kenikmatan hidup di dunia dia, dan dia telah dapati kerugian kewangan prospektif kerana dia telah upah 2 orang pembantu tadi. Dia telah menuntut ganti rugi am kepada defendant sebanyak RM30,000. Begitulah ceritanya. Jadi pesanan saya kepada anda semua, sebelum keluar rumah, bacalah doa. Isu perundangan dalam kes ni ada 2. Yang pertama, sama ada plaintiff yang mengalami patah tulang ekor, coccyx, dan hilang upaya sebahagian akibat kecuaian defendant berhak menuntut ganti rugi am bagi kesakitan, kehilangan kenikmatan hidup dan kehilangan kewangan prospektif yang terpaksa ditanggung akibat ketidakmampuannya melakukan kerja rumah. Yang kedua, sama ada kos mengupah pembantu rumah sebagai pengganti kerja rumah yang selama ini dikendalikan sendiri oleh plaintiff boleh dikira sebagai ganti rugi am bagi kehilangan kewangan prospektif walaupun kos tersebut tidak dinyatakan sebagai ganti rugi khas dalam tuntutan. Keputusan mahkamah dalam kes ini memberikan beberapa prinsip penting berkenaan penilaian ganti rugi am. Yang pertama, mahkamah menekankan bahawa amalan yang betul dalam mengemukakan tuntutan ganti rugi am adalah untuk tidak menyatakan jumlah ganti rugi tersebut dalam pleading. Ini bertujuan mengelakkan daripada mempengaruhi mahkamah dengan angka tertentu dan memastikan penilaian ganti rugi berdasarkan keadilan. Yang kedua, mahkamah menyatakan bahawa terdapat 3 elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ganti rugi am dalam kes begini, iaitu yang pertama, kesakitan dan penderitaan yang dialami plaintiff. Kedua, kehilangan kenikmatan hidup akibat kecederaan tersebut. Dan yang ketiga, kehilangan kewangan prospektif yang timbul akibat ketidakupayaan plaintiff untuk menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Dan yang ketiga, berdasarkan elemen-elemen ini, mahkamah telah menganugerahkan plaintiff ganti rugi am sebanyak RM18,500. Mahkamah beralasan bahawa plaintiff berhak menerima ganti rugi am sebanyak RM18,500 untuk menampung kesakitan dan penderitaan, kehilangan kenikmatan hidup dan kehilangan kewangan prospektif yang dialaminya. Pecahan ganti rugi am yang diberikan oleh mahkamah adalah seperti berikut. Yang pertama, kesakitan dan penderitaan. Mahkamah memberikan RM6,000 bagi menampung kesakitan berpanjangan yang dialami plaintiff akibat patah tulang ekor punggung yang disahkan
akan menjadi kekal. Yang kedua, kehilangan kenikmatan hidup. Mahkamah memberikan RM3,000 kerana kecederaan tersebut telah menghalang plaintiff daripada melakukan aktiviti sosial dan rumah tangga yang dinikmatinya sebelum ini. Dan yang ketiga, kehilangan kewangan prospektif. Mahkamah menerima bahawa plaintiff terpaksa mengupah pembantu rumah akibat hilang upaya yang dialaminya. Kos tahunan pembantu rumah adalah RM696 dan berdasarkan anggaran jangka hayat sebanyak 16.76 tahun dikira selepas menolak 20 tahun dari 36.76 tahun mengikut purata jangka hayat seorang wanita Malaysia berumur 30 tahun menurut Malaysia Official Yearbook 1963 akibat kecederaan. Jumlah prospektif ialah RM10,440 selepas pengurangan 10% untuk mengambil kira pelbagai kontingensi. Jumlah ini menjadi RM9,400 dengan pengiraannya adalah yang pertama tadi RM6,000 dan yang kedua tadi RM3,000 dan yang ketiga ni di mana RM10,440 itu yang diberikan oleh hakim telah ditolak dengan 10% tadi, 10% tadi, maka jadilah RM9,400 dan ditambah semua jadilah RM18,500. Oleh itu, mahkamah memberikan jumlah keseluruhan RM18,500 sebagai ganti rugi am dengan perintah kos kepada plaintiff. Jadi, pada pendapat saya dalam kes ini, saya bersetuju dengan keputusan mahkamah. Mahkamah dia menilai bahawa kecederaan plaintiff yang mengalami ketidakupayaan layak menerima ganti rugi am untuk menampung kesusahan yang dialaminya. Pengiraan kos masa depan yang dibuat juga amat saya kagumilah. Hal ini kerana pengiraan itu dibuat secara berhati-hati dan profesional mengikut prinsip undang-undang iaitu memberi dan menegakkan keadilan serta keseimbangan dalam undang-undang TOR. Ya, terima kasih.